Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat bertemu dan berhimpun sekali lagi di dalam majlis ilmu. Dan pada pagi ini kita mengambil kesempatan dan ruang ini untuk membincangkan berhubung dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi saya pada pagi ini nak baca kitab usul fiqh, iaitu usul fiqh Islami, usulul fiqh Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kerana di sana berlaku kekeliruan dan kemusykilan yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, seperti Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala itu ada tangan, ada mata dan sebagainya. Jadi ini semua ayat-ayat yang dikaitkan ataupun disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak jelas tentang hukum dia, tidak jelas tentang kedudukan maknanya. Jadi para ulama usul fiqh menjelaskan sebagaimana yang disebut di dalam kitab ini yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, muka surat 331, jilid yang pertama. Dia kata hukumul mutasyabih, hukum ayat mutasyabihat ini, hunaka tariqatani 'indal ulama'il kalami wat tauhid. Di sana ada dua jalan, iaitu jalan ulama kalam dan juga ulama tauhid, li ma'rifatil hukmil mutasyabihi, bagi mengetahui hukum ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat. Wahuma tariqatus salafi wa tariqatul khalafi. Dia kata di dua jalan ini iaitu jalan salaf dan juga jalan khalaf. Fa tariqatus salaf hiya tariqatu amati ahli sunnati wal jamaati. Dia kata jalan salaf ini iaitu jalan kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah min ulama Samarqand wa manhajil usuliyin wal manhajil usuliyin, dan juga ulama-ulama Samarqand dan juga manhaj ulama-ulama usul. Ini maknanya sebahagian besar daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang secara pegangan yang dipegang oleh ulama-ulama salaf, seperti sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'un tabi'in. Hiyal imtina'u anit ta'wil, iaitu menegah daripada ta'wil. Maknanya kalau sebut tangan, Allah Ta'ala berada atas arash lah, tanpa ditakwil. Allah Ta'ala ada mata lah, tidak ditakwilkan. Ma'a'itiqadi bihaqqiyatil muradi ilahi awin nabawi. Bersama menyertakan i'tiqad dengan kebenaran maksud Tuhan dan juga maksud nabawi. Maknanya apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran tentang tangan, tentang istiwa, tentang mata Allah Ta'ala itu benar. Dan apa yang dikhabarkan, diberitahu oleh Nabi juga adalah benar, tanpa ditakwilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis tersebut. Wa taslimu bima yuriduhu syari'u minhu, dan menyerah diri apa yang dikehendaki oleh syarak. Maknanya menerima bulat-bulat apa yang disebut, apa yang dikehendaki oleh syarak di dalam ayat ataupun hadis tersebut. Wa tarku talabi wal istighali, dan berhenti, meninggalkan daripada membahas dan sibuk duk cari apa maknanya. Bi wuqufi 'alal muradi minhu, maknanya terhenti daripada maksud daripada ayat tersebut ataupun hukum mutasyabihah, hukum mutasyabih. Maknanya jangan duk cari, jangan duk bedah siasat apa makna, serah kepada Allah Subhanahu wa taala bulat-bulat. Ini pegangan salaf. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa akharu mutasyabihat. Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, akan kitab iaitu Al-Quran. Sebahagian daripada Quran itu
ayatu muhkamat, ayat-ayat yang muhkam. Muhkam ni jelas tentang maksud dan maknanya. Hunna ummul kitab. Dan itu menjadi ummul kitab, maknanya dasar kepada kitab. Prinsip kepada hukum Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan muhkamat yang terang, yang jelas tentang maknanya. Sebahagian daripada ayat-ayat Quran itu kata Allah, wa ukharu mutasyabihatun, dan yang sebahagian yang lain adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seperti yadullahi fawqa aydihim, Allah Ta'ala ada mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ini sebahagian daripada contoh-contoh ayat mutasyabihat. Dan Allah Ta'ala sebut lagi di dalam Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan ada pun orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan. Mereka mengikut ayat-ayat mutasyabihat itu mengharapkan fitnah dan mengharapkan takwilnya, tafsiran yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah yang mengetahui akan takwil ayat mutasyabihat itu melainkan Allah. Jadi sebahagian ulama dia berhenti di situ. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan ada pun orang-orang yang rasih di dalam ilmunya, mereka berkata kami telah beriman dengannya, dan kullu min 'indi rabbina, semua itu adalah daripada sisi Tuhan kami. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ketujuh. Fal hukmul usuli, dan hukum bagi ulama-ulama usul, dia kata huwa tawaqquf ma'a i'tiqadil haqqiyah. Maknanya berhenti daripada membahaskan ayat ini bersama dengan i'tiqad benarnya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafwidhu 'ilmi dzalika ila Allah Ta'ala biduni bahthin fi ta'wilihi. Dan menyerah bulat-bulat tentang pengetahuannya kepada Allah Ta'ala dengan ketiadaan bahas, bincang tentang takwilnya. Maknanya serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa takwilannya, apa tafsirannya, apa maksudnya. Ai inna lillahi mathalan yadan wa ainan. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia ada tangan dan juga mata. La kal aidi wal a'yunil bashari. Tidak seumpama ataupun sebagai tangan-tangan manusia dan juga mata-mata manusia. Maknanya, walaupun kita anggap, walaupun pegangan golongan yang pertama ini, iaitu golongan salaf, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tangan ataupun ada mata, tetapi dalam waktu yang sama, mereka tidak menyamakan tangan Allah Ta'ala dengan tangan makhluk ataupun tangan manusia. Begitu juga tidak menyamakan tentang mata manusia itu sama dengan mata manusia. Min ghairi tashbihin, dengan tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluk ataupun baharu, wala ta'tirin, dan juga tidak menafikan. Falillahil masalul a'la, bagi Allah Ta'ala itu adalah contoh yang tinggi. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha tinggi, maknanya segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat yang maha tinggi, maha agung. Tidak sama sekali-kali dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia ataupun oleh makhluk ataupun oleh baharu. Jadi kalau kita tengok, ini pegangan yang pertama yang dipegang oleh golongan salaf, dan sebahagian besar daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan pegangan tersebut, berpendirian dengan pegangan salaf, iaitu pegangan serah bulat-bulat ayat-ayat mutasyabihat ini, maksud dan huraiannya kepada Allah tanpa ditakwilkan. Yang kedua, wa tariqatul khalafi hiya tariqatul mu'tazilah. Yang keduanya dia kata di sini, jalan yang kedua jalan khalaf, iaitu jalan yang dipegang oleh kumpulan Mu'tazilah, ta'wilul mutasyabihi bima yuwafiqul lughah. Dia kata mentakwilkan ayat mutasyabihat ini bersesuaian dengan bahasa. Nampak? Dan menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amma la yaliqu bihi, menafikan sesuatu perkara yang tidak layak bagi Allah. Li'annahu ta'ala la yadun lahu wala ainun wala makanun. Bagi Allah Ta'ala itu, ini pandangan yang kedua, pandangan yang diketengahkan oleh ulama-ulama khalaf. Mereka kata Allah Ta'ala tak ada tangan, tidak ada mata dan tidak bertempat. Fakana zahiru mustahilan, adalah
Pegang dengan cara zahir itu mustahil. Allah Ta'ala sebut ada tangan, ada mata. Jangan kata macam tu. Pegang cara zahir salah, mustahil. Kalau kata ada tangan, sama dengan tangan makhluk, tangan manusia. Ada mata, sama dengan tangan, mata manusia. Semua itu mustahil. Itu pegangan ulama-ulama khalaf. Wat-ta'wil was-sarfu an hadzal zahiri wajiban. Takwil dan palingkan daripada makna zahir itu wajib. Itu pegangan khalaf kita. Ulama-ulama kita, tok-tok guru pondok kita, ini cara yang dia pegang. Tak salah sebab ini ada apa dia? Ada dalilnya. Ada dalilnya yang menjadi pegangan sebahagian daripada ulama. Pendapat yang pertama tadi pun tak salah juga, ada dalil. Ada dalil, bahkan itu pegangan kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Fayuradu bihi ma'na yahtamiluhu walau bi tariqatil majaz. Dan kita yang dikehendaki makna yang ditakwilkan. Yuhtamaluhu, yang ditakwilkan, walau bi tariqatil majaz, walaupun dengan jalan majaz, jalan pinjaman. Fayakunul muradu bil yad fi qawlihi ta'ala, dan adalah maksud dengan tangan pada firman Allah Ta'ala, yadullah al-qudrah. Itu pegangan ulama-ulama khalaf. Ditakwilkan dengan kuasa. Okey. Wa yuradu bil wajhi, dan dikenaki dengan muka, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu binasa melainkan wajah Allah Ta'ala, iaitu surah Qasas ayat 28. Yadullah tadi suratul Fath, ayat yang ke-88, surah Qasas ayat 88, surah yang ke-28. Kalau suratul Fath tadi, surah yang ke-48, ayat yang ke-10. Okey. Kita tengok makna wajah pula apa dia? Az-zat. Maknanya wajah itu maknanya zat, iaitu diri Allah Ta'ala. Bukan kata ada muka sungguh, tak. Dimaksudkan oleh salaf di sini, fahaman ulama-ulama salaf, iaitu muka itu dikehendaki dengan diri ataupun zat Allah Ta'ala. Wa yuradu bil istiwa'i fi ayah, yang dikehendaki dengan istiwa pada ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, surah Taha, surah yang ke-20, ayat yang ke-5. Al-istila'u ala wajhi tamakun, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai, mengatur, mengurus. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada, duduk di atas arasy. Wa mansya'ul khilafi, tempat terbitnya perselisihan ataupun perbezaan ini antara ulama salaf dan khalaf, huwa ikhtilafuhum bil waqfi ala kalimah, khilafnya atas waqaf pada kalimah Allah, atau ataf kepada warasikhuna. Contohnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebahagian ulama berhenti situ. Itu ulama-ulama salaf, termasuklah Imam Syafi'i sendiri. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui ayat mutasyabihat ini melainkan Allah. Berhenti di situ. Jadi ulama salaf pegang macam tu. Sebab kalau kita tengok di dalam hukum bacaan tajwid pun, di situ sah kita berhenti. Bila sah berhenti, maknanya macam tu lah. Ulama salaf pegang, termasuklah Imam Syafi'i sendiri. Tidak mengetahui ayat mutasyabihat ini melainkan Allah. Bila melainkan Allah, kata tangan. Allah Ta'ala saja yang kata tahu makna tangan apa dia. Pegang kata Allah Ta'ala tu ada tangan, Allah Ta'ala tu ada mata, Allah Ta'ala berada di atas arasy. Pegang memang pegang macam tu, pegang bulat-bulat tanpa tafsir. Serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maksud dan tafsirannya. Sebab berhenti di situ. Yang kedua, golongan yang kedua iaitu golongan salaf, golongan khalaf berhenti warasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Berhenti di situ. Maknanya orang yang rasikh, ulama-ulama yang mendalami tentang ilmu ayat mutasyabihat ini boleh takwil. Maknanya mereka takwil tangan yadullah itu dengan kuasa, muka dengan zat. Allah Ta'ala berada di atas arasy, bersemayam, menguasai, mengatur, mengurus alam. Jadi masing-masing punya pegangan. Tak bolehlah salah satu pihak menyalahkan orang lain. Golongan salaf
menyalahkan golongan khalaf, kata tak betul pegangan ni, sesat, salah, sebab mereka ada jalan, ada kaedah pegangan mereka yang disokong oleh sebahagian besar ulama. Begitu juga ulama khalaf ini, dia nak kata ulama salaf ini sesat, tak boleh. Pegangan Imam Syafi'i sendiri, dan itu majoriti ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tengok di dalam perbahasan ini, kalau mengikut Dr. Wahbah Zuhaili, dia tarjih kat mana? Walau dua-dua betul, nak pegang cara salaf pun boleh, khalaf pun boleh, tetapi dia tarjih, dia kata wa ra'ayna tarjihat tariqatis salaf. Kami nampak yang rajihnya adalah jalan salaf. Sebab dia berasal kepada Quran, hadis, dan itu pegangan Nabi, pegangan para sahabat. Maknanya Islam ini, kita kena tengok contoh orang yang terdulu pegang Islam. Bagaimana Islam itu difahami, kerana para sahabat ini mereka belajar dengan Nabi. Itulah pegangan Nabi. Zaman Nabi tidak ditakwilkan. Tabi'in pun sama, mereka tak takwilkan. Mereka itu golongan yang pertama diturunkan agama Islam kepada mereka, iaitu sahabat, diikuti oleh tabi'in. Sudah tentu berhubung dengan kefahaman yang berkaitan dengan agama Islam ni, mereka lebih faham daripada kita. Sahabat belajar dengan Nabi, tabi'in pula belajar dengan sahabat. Jadi kalau kita nak mengatakan mereka ni sesat, menyeleweng, akidah mereka rosak, tak boleh. Sebab di sana ada dalil. Wal qawlu bitaslimi wat tafwidu lillahi bimuradihi. Maknanya pendapat yang selamat, dia kata serahlah bagi Allah Ta'ala tentang maksud dia. Maknanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah yang dikehendaki, apakah yang tafsiran yang sebenarnya, Allah Ta'ala lebih tahu. Kita ni serah bulat-bulat kepada Allah. Jadi secara kesimpulan, saya nak sebut di sini bahawa kedua-dua pandangan ini, sama ada orang nak kata Allah Ta'ala itu ada tangan, dia ada muka, dia berada di atas arash, tanpa takwil, boleh. Itu pegangan salaf. Ada pun golongan yang kedua, golongan khalaf ni, dia nak takwil dia ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat, boleh juga, tidak ada masalah. Cuma kuat tak kuat ya. Itu kalau kita tengok di dalam usul fiqh. Boleh baca dalam semua kitab-kitab usul fiqh yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Kalau kita baca dalam risalah tauhid pun sama. Ini kitab yang kita belajar di pondok. Di pondok-pondok kita masyhurlah belajar, diajar akan kitab risalah tauhid ini. Dia kata apa? Muka surat yang ke-18. Risalah tauhid, dia kata, sungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis menyebut muka dan tangan. Menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita iktiqad akan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Ini kitab yang kita pondok ni. Maknanya kita kena iktiqad benda tu sabit, layak bagi Allah Ta'ala, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan sifat-sifat tersebut melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan iktiqad sekalian sahabat. Dan orang yang mengikut sahabat, iaitu tabi'in lah. Dan orang yang mengikut bagi mereka itu, iaitu tabi'un tabi'in. Mengikut orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama' mutaqaddimin. Ulama' mutaqaddimin ni dia tak tahu ya. Ulama'-ulama yang terdahulu, ataupun disebut sebagai ulama' salaf, mereka serah bulat-bulat kepada Allah. Tetapi ulama' mutaakhirin telah berkata, adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat. Macam kita sebut tadi. Dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggung dengan perkara yang munasabah, yang sesuai dengan layak dengan sifat Allah, daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Jadi golongan yang kedua ini, golongan ulama-ulama khalaf, dia takwil supaya orang tak keliru. Bukan kata salah, takwil ni tak salah. Takut orang awam keliru. Bila keliru ni, kok dia faham bahawa Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk. Dia faham macam tu. Jadi ulama-ulama yang kemudian ini ditakwilkan, iaitu satu akidah yang diketengahkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi dalam kitab ini dibuat kesimpulan, maka di antara i'tiqad yang lebih sentosa, maknanya i'tiqad yang lebih selamat, ialah i'tiqad ulama' mutaqaddimin. Hak dulu selamat. Dia kata tanpa takwil serah. Kok takwil-takwil ni takut tersalah, takut tersilap. Jadi di sini dua golongan lah. Dua-dua betul, dua-dua boleh pakai.
Tetapi kita tengok dalam Wahbah Zuhaili tadi pun dia tarjih pegangan salaf. Dalam kitab kita pun Risalah Tauhid dia tarjih, walaupun sama-sama betul, sama-sama boleh diterima, boleh dipakai, tetapi dia tarjih kepada pegangan salaf juga. Jadi kita tengok pula bagaimana huraian ulama-ulama tafsir pula. Di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau dalam yang kitab saya ni jilid yang ketiga. Ini kalau ada tafsir Ibnu Katsir yang mukhtasar dia ada 3 jilid, tafsir biasa dia ada 4 jilid. Yang tafsir Ibnu Katsir yang ada tahqiq dia ada 8 jilid, yang ni jilid yang ketiga. Dia sebut di sini muka surat 469. Summa stawa 'alal arsy, di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54 itu, surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di dalam mentafsirkan ayat ini Ibnu Katsir kata, "Falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan." Dalam bab ini menjadi perbahasan yang panjang bagi manusia. Dalam bab ini menjadi perbahasan yang panjang bagi manusia. Dia kata orang ramai bahas dengan perbahasan yang panjang. Laisa hadza maudi'ul bastiha, bukan di sini tempat nak memanjangkan ataupun nak cerita semua perbahasan tersebut. Innama yuslaku fi hadzal maqami mazhabus salafis salih. Tetapi yang nak diikuti, dia kata, di dalam bab ini adalah mazhab salafus salih, iaitu golongan salaf. Seperti siapa yang pegang pendapat salafus salih ini? Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laits bin Sa'd wal Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i kita sendiri pegang cara salaf. Wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wa ghairuhum min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan. Maknanya daripada ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama yang baru ni. Dulu dan sekarang ni banyak ulama pegang cara ulama salaf. Huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Maknanya memperjalankan ayat itu, berpegang dengan ayat itu, ikut ayat itu dengan tanpa tanya bagaimana. Dan juga tidak menyerupai sifat Allah Ta'ala dengan baharu, dan juga tidak menafikan. Terima bulat-bulat. Jangan duk kaji, jangan duk bahas. Jangan duk nafi. Kata Allah Ta'ala, kata datangkan, tak boleh nafi. Ada muka, jangan nafi. Allah Ta'ala berada atas arah, jangan nafi. Dan jangan kata sama. Dan jangan tanya bagaimana. Jadi serahlah bulat-bulat macam mana, tak payah tanya lah. Pegang macam tu cukup lah. Nak tanya lagi macam mana. Golongan salah pegang macam tu lah. Jangan duk masuk hawa nafsu setan dalam kepala tu. Bila masuk hawa nafsu dan sebagainya tu, dia jadilah duk fikir macam-macam. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terang-terang. Tak sama. Jangan nak tanya macam mana, jangan nak tanya. Jadi dalam masalah tauhid, bila tak boleh jumpa jawapan tu, itulah jawapan. Itulah yang betul. Dah tak jumpa. Sebab dia mukhalafah. Lalu dia kata, wa zahirul mutabadiru ila azhalil musybihina manfiyun anillah. Maknanya yang mudah difahami, yang di dalam pemikiran kita, tidak sama menafikan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Serupa dengan, sama dan serupa dengan makhluk. Fa inna Allah la yashbihuhu syai'un min khalqihi. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama akannya oleh sesuatu daripada makhluknya. Tak sama. Pegangan ulama salaf termasuk Imam Syafi'i kita sendiri tak sama. Macam mana tak sama? Serah daripada Allah Ta'ala. Dia sebut sifat dan macam tu. Tak perlu nak takwil, tak perlu nak bahas, tak perlu nak gaji. Sebab pening kepala. Duduk kaji masalah-masalah ni, hak Allah Ta'ala tak suruh kaji. Dan itu ulama-ulama salaf dulu pegang macam tu. Okey, kalau nak faham lebih panjang, boleh tengoklah ayat tadi, ayat yang berapa. Tengok semua tafsir. Ayat 54 surah Al-A'raf. Tuan-tuan hadirin semua boleh tengok semua kitab-kitab tafsir. Bagaimana cara ulama tafsir dia hurai ayat tadi. Dan juga ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, ayat 7 surah Ali Imran tadi. Tengok semua tafsir, baru boleh faham. Jangan duk baca satu kitab, 2-3 kitab je. 2-3 kitab kita baca, kita terus berani menghukumkan orang sesat, orang kafir, kerana berbeza pendapat dengan kita.
di dalam masalah apa-apa masalah yang berkaitan dengan agama, kita kena tolak ansur, kena tasamuh. Dan kena berlapang dada bila berlaku perbezaan pendapat. Orang dengan pendapat dia berdasarkan bacaan dia, kajian dia, pengajian dia, terpulang dia nak pegang macam mana. Kita dengan pandangan kita sendiri. Kita tak boleh menyesatkan orang. Orang pula jangan menyesatkan kita di dalam masalah-masalah furu'. Jadi tuan-tuan, sebagai cadangan kalau untuk lebih faham berhubung dengan ayat mutasyabihat ini, tuan-tuan boleh tengok Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Mursalah. Yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi. Itu yang pertama. Yang keduanya Al-Ibanah. Yang kitab ini juga membahaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kitab Al-Ibanah yang dikarang oleh Abi Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Abkari. Itu kitab yang kedua. Kitab yang ketiga Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul. Ini kitab yang ketiga yang dikarang oleh Syekh Allamah Hafiz Ibnu Ahmad. Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami. Kitab yang keempat iaitu Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang dikarang oleh Muhammad Ali bin Muhammad Abi Izz Ad-Damsyik. Itu kitab yang keempat. Kitab yang kelima, tuan-tuan boleh baca Istima'ul Juyush. Istima'ul Juyushul Islami. Yang dikarang juga oleh Ibnul Qayyim. Berapa dah? 5 dah. Yang keenam, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Aqidatus Salaf wa Aqidatus Salafi wa Ashabul Hadis. Yang dikarang oleh Al-Imam Abi Osman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni. Itu kitab yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Mauqiful Mutakallimin minal istidlali bin nususil kitab was sunnati. Yang dikarang oleh apa? Sulaiman bin Saleh bin Abdul Aziz. Yang ke-8, tuan-tuan boleh tengok Manhaj Aqidah Syaukani, Imam Syaukani fil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syaukani fil Aqidah. Imam Syaukani kita yang sekarang Nailul Autar dan juga Fathul Qadir. Kitab yang ke-9 Al-Uluwu li Aliil Ghaffar yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Qasim Az-Zahabi. Maknanya banyak lagi tuan-tuan, kalau saya nak sebut di sini berpuluh-puluh kitab lah yang membahaskan bab ayat mutasyabihat ini. Jadi kalau kita baca semua kitab-kitab yang disebutkan tadi, semua kitab-kitab tafsir yang membincangkan, membahaskan ayat mutasyabihat ini, kita tak akan jadi keliru dan kita akan berlapang dada. Kita tidak mudah ataupun cepat menyesatkan di antara satu sama lain. Kalau orang yang pegang cara salaf, dia tak menyesatkan orang khalaf. Kalau orang yang berpegang cara khalaf, dia tidak menyesatkan golongan salaf yang mengatakan Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala berada di atas arasy. Ini secara kesimpulannya, di dalam bab ataupun masalah ini berlaku perselisihan, perbezaan di kalangan ulama dan kita kena berlapang dada di dalam menerima dan membahaskan perkara tersebut. Wallahu a'lam.